Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Pada hari ini kita masih meneruskan tema 5 iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 13 iaitu kekalkan warisan kita. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa dengan DSKP-nya 5.2.3, memahami dan menggunakan kata mengikut konteks. Dalam slot kali ini, pemfokusan kita adalah terhadap kata ganda penuh. Teks yang akan kita pelajari pula bertajuk Bermain Galah Panjang. Teks tersebut terdapat pada halaman 6 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata ganda penuh mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, melengkapkan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 tempat kosong dengan kata ganda penuh yang betul dan tepat. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat membina sekurang-kurangnya 4 daripada 6 ayat dengan betul berpandukan gambar dan kata ganda yang diberi. Berikut merupakan sedikit huraian mengenai kata ganda penuh. Kata ganda penuh terbentuk dari kata dasar yang diulang keseluruhannya dan diletakkan tanda sempang. Contohnya, kata dasar buku. Kata dasar buku apabila diulang keseluruhannya akan membentuk kata ganda penuh buku-buku. Manakala di antara kedua-dua kata dasar tersebut terdapat tanda sempang. Begitu juga dengan kata dasar guru apabila diberi penggandaan ataupun pengulangan keseluruhan bentuk kata dasar tersebut akan menjadi kata ganda penuh guru-guru. Dan di antara kata dasar tersebut, di tengah-tengahnya terdapat tanda sempang. Kata ganda penuh membawa maksud jamak, iaitu banyak. Contohnya, kata dasar kucing. Kata dasar kucing mewakili sifat tunggal. Ringkasnya, ia mewakili seekor kucing. Tetapi apabila kata dasar kucing diberi penggandaan keseluruhan kata dasar tersebut akan membentuk kucing-kucing ataupun kata ganda kucing-kucing yang mewakili sifat jamak, iaitu banyak kucing ataupun sejumlah kucing yang lebih daripada seekor. Begitu juga dengan kata dasar yang kedua, iaitu murid. Murid bersifat tunggal atau ringkasnya mewakili seorang murid. Tetapi apabila kata dasar murid ini diberi penggandaan keseluruhan kata dasar akan membentuk murid-murid yang sifatnya jamak, iaitu banyak murid. Mari kita teruskan sesi ini dengan melihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu pada halaman 6. Dalam halaman 6 ini terdapat satu
petikan yang bertajuk bermain galah panjang. Dalam petikan ini, kata ganda penuh telah digunakan. Di samping itu, terdapat juga beberapa tempat kosong yang perlu kita lengkapi dengan menggunakan kata ganda penuh. Kita perlu menggunakan kata ganda penuh sahaja untuk melengkapkan petikan di atas. Sebelum kita teruskan atau lanjutkan dengan membaca teks bermain galah panjang, mari kita berkenalan dengan permainan galah panjang ini terlebih dahulu. Permainan galah panjang. Galah panjang merupakan sejenis permainan tradisional yang dimainkan di atas gelanggang yang dilakar di atas tanah kosong. Bila dimaksudkan dengan permainan tradisional, bermakna permainan galah panjang ini telah lama dimainkan pada zaman dahulu kala. Jadi, masyarakat dahulu kala bermain permainan galah panjang ini di atas tanah lapang yang dilukis dengan garisan-garisan. Tetapi kini, masyarakat kini bermain galah panjang ini di atas gelanggang yang cantik, ya. Sama ada gelanggang badminton ataupun gelanggang sepak takraw. Suka cikgu nak ingatkan kamu bahawa pada masa dahulu permainan ini atau permainan galah panjang ini dimainkan oleh semua lapisan atau golongan umur, ya. Sama ada kanak-kanak, remaja ataupun orang dewasa. Permainannya juga dimainkan oleh orang perempuan dan juga orang lelaki. Jadi semua gender boleh bermain dengan permainan ini. Baik, seterusnya, gelanggang yang dibuat mengandungi 2 lajur dan beberapa baris bergantung kepada bilangan pemain. Baik, 2 lajur ini bermaksud dua baris lah, ya, 2 baris yang memanjang, kemudian diikuti dengan beberapa garisan yang melintang, ya, yang melintang di antara satu petak dengan petak yang lain. Sebenarnya bilangan garisan ini bergantung kepada bilangan pemain galah panjang ini. Kalau pemainnya ramai, maka bertambahlah bilangan garisan ini. Tapi lajurnya tetap 2, ya. Tujuan permainan ini adalah untuk menguji kecekapan pemain berlari melepasi halangan di samping menguji kemampuan ketua mengawal gerakan anak buahnya. Sebenarnya permainan ini tujuannya tidak lain untuk menguji kemampuan pemain-pemain ini melepasi halangan. Maksudnya dalam permainan ini mesti terdiri dari 2 pasukan atau 2 kumpulan di mana satu kumpulan akan bertindak sebagai pemain dan satu pasukan lagi akan bertindak sebagai penyerang. Dalam permainan ini akan menguji kemampuan penyerang ini melepasi pemain-pemain ini sehinggalah ke garisan yang ke belakang, ya, yang terakhir, kemudian berpatah balik melepasi halangan, seterusnya menuju ke hadapan gelanggang tanpa disentuh oleh pasukan lawan. Apabila penyerang-penyerang ini sudah berjaya melepasi halangan, maka kumpulan tersebut akan dikira memenangi permainan galah panjang itu. Baik, kita lanjutkan dengan membaca
teks pada halaman 6. Baiklah, kita akan membaca petikan bermain galah panjang ini bersama-sama. Kemudian kita akan melengkapkan tempat kosong dengan berpandukan gambar yang diberi serta kata dasar yang terdapat dalam gambar ini. Bermain galah panjang. Semasa di kampung, Hanif berpeluang untuk bermain galah panjang. Setelah pulang ke Melaka, Hanif menerangkan cara bermain galah panjang kepada kawan-kawannya. Kawan-kawan, permainan galah panjang ialah sejenis permainan yang melintasi garisan-garisan terhalang. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Pasukan itu mempunyai 10 orang pemain. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan tersebut. Baik, Hanif pulang dari kampung dan telah kenal dengan permainan galah panjang. Permainan galah panjang itu sebagaimana yang digambarkan oleh rajah ini. Baik, menurut Hanif, permainan galah panjang ini ialah permainan yang bertujuan untuk melintasi garisan-garisan yang menghalang pemain-pemain ini. Dan galah panjang ini dimainkan oleh dua pasukan, pasukan yang memakai pakaian ungu dan pasukan yang memakai pakaian kuning. Kesemua pemain ini, kata Hanif, terdiri dari 10 orang dan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pertahanan dan satu lagi kumpulan atau pasukan penyerang. Yang berbaju kuning ini ialah pasukan penyerang, manakala yang berbaju ungu ini ialah pasukan pertahanan. Baik, mari kita lanjutkan. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Baik, yang di depan ni ialah ketua pasukan. Bagi setiap kumpulan atau pasukan ada ketua masing-masing dan tugas ketua ini ialah mengawasi pemain-pemain atau ahli-ahli pasukan. Tempat kosong, pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Baik, sekarang kamu dikehendaki melengkapkan tempat kosong yang pertama. Pasukan pertahanan menjaga garisan melintang dalam gelanggang. Baik, pasukan pertahanan ialah pemain yang memakai pakaian yang berwarna ungu dan tugasnya ialah menjaga garisan. Ni yang jaga garisan ini ialah pasukan pertahanan. Jadi diberi tadi ayat ini berakhir dengan perkataan pemain. Jadi untuk pasukan yang berwarna ungu ini, istilah yang boleh diguna pakai dan sesuai untuk pasukan yang berwarna ungu hanyalah pemain. Jadi kamu perlu mengulang kata dasar pemain ini untuk kamu lengkapkan tempat kosong di sini. Tempat kosong ini sebenarnya perlu kamu lengkapkan dengan menggunakan kata ganda penuh bagi kata dasar pemain menjadi pemain-pemain. Jadi ayat ini atau tempat kosong ni kita dah isi dengan kata ganda penuh pemain-pemain pasukan pertahanan menjaga garisan melintang dalam gelanggang.
Kemudian tempat kosong hendaklah melepasi tempat kosong hingga ke garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Jadi siapakah yang perlu melepasi tempat kosong hingga ke garisan belakang? Maksud cikgu tadi cikgu dah terangkan yang perlu bertindak untuk melepasi pemain ini ataupun pemain ini ialah penyerang. Jadi kamu perlu gandakan kata dasar penyerang menjadi penyerang-penyerang mestilah melepasi yang berpakaian ungu ni tadi kita sebut sebagai pemain. Jadi pemain-pemain pasukan pertahanan untuk sampai ke garisan belakang. Maka lengkaplah tempat kosong dengan jawapan yang bersesuaian apabila kamu menggandakan kata dasar yang telah diberi. Seterusnya kamu boleh baca sendiri. Sekarang kita beralih ke slide yang berikutnya. Paparan berikut merupakan tugasan kamu yang pertama. Tugasan tersebut terdapat pada halaman 5 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 kamu. Kamu dikehendaki melengkapkan dialog dengan kata ganda penuh yang betul. Dialog tersebut berkisar mengenai Minggu Kebudayaan Serumpun. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Kemudian cikgu akan bantu kamu untuk melengkapkan tempat kosong yang tersedia dengan kata ganda penuh yang bersesuaian. Sekolah Kebangsaan Perdana akan mengadakan Minggu Kebudayaan Serumpun pada minggu hadapan. Imran, Alia, Liyin dan Kiran berbual tentang aktiviti yang akan diadakan. Dialog Imran. Guru-guru ada memberitahu saya bahawa banyak aktiviti akan diadakan sempena Minggu Kebudayaan Serumpun. Dialog seterusnya, dialog Liyin. Sekolah-sekolah lain juga akan turut serta. Kemudian dialog Alia. Pertandingan nyanyian lagu-lagu tradisional juga akan diadakan. Baik, seterusnya dialog Liyin semula. Sumbangan tempat kosong adalah daripada ibu bapa tempat kosong sekolah ini. Jadi kamu dikehendaki melengkapkan tempat kosong berpandukan kepada gambar. Baik, cikgu rasa kamu boleh lihat ada gambar di situ untuk lebih jelas. Gambar itu sebenarnya adalah gambar hadiah. Jadi hadiah itu lebih dari satu. Jadi kamu perlu menggandakan kata dasar hadiah tersebut menjadi hadiah-hadiah ya, sebab bilangannya lebih daripada satu dan kamu lengkapkan tempat kosong ini dengan kata ganda penuh yang sesuai. Seterusnya untuk tempat kosong yang kedua, kalau kamu lihat di sini, sebenarnya ini ialah gambar murid-muridnya. Cikgu besarkan gambar ini sebenarnya gambar murid-murid. Jadi seharusnya tempat kosong ini kamu isilah dengan kata ganda penuh yang sesuai. Seterusnya dialog Kiran, jualan tempat kosong.
Kemudian ada gambar di sini. Tradisional seperti wajik dan dodol juga akan diadakan. Baik, ini sebenarnya gambar tradisional apa? Wajik ini kategori apa? Wajik dan dodol ini. Baik, gambar itu sebenarnya tentang kuih lah ya, kuih. Ya, jadi kat sini cikgu letakkan gambar kuih. Kamu seharusnya menggandakan kata dasar kuih itu menjadi apa. Dan kita lanjutkan dengan tempat kosong yang berikutnya. Saya harap ada juga jualan apa ni? Gambar apa ni? Okey, ini sebenarnya ialah gambar tentang makanan. Makanan apa ni? Kategori apa? Jadi kamu lengkapkan tempat kosong ini berpandukan kepada gambar yang cikgu berikan. Seterusnya ada apa di situ? Ialah di sini. Jawapannya kamu boleh jumpa berdasarkan gambar yang cikgu dah letakkan di situ supaya lebih jelas. Begitu juga untuk tempat kosong yang terakhir. Kamu perlu gandakan kata dasar yang bersesuaian menjadi kata ganda penuh untuk melengkapkan dialog ini. Baik, tugasan yang berikutnya. Tugasan yang berikutnya, kamu dikehendaki membina ayat dengan kata ganda penuh berdasarkan situasi yang diberikan. Situasi bermaksud keadaan. Gambar ini merupakan satu situasi atau satu keadaan. Keadaan apa? Keadaan pesta wau kebangsaan. Dah dinyatakan di situ. Kamu juga diberi kata ganda penuh kawan-kawan, kemah-kemah, pengunjung-pengunjung, cenderamata-cenderamata, wau-wau dan meja-meja. Kamu dikehendaki membina ayat menggunakan kata ganda penuh yang diberikan. Baik, contoh dari cikgu. Cikgu pilih kata ganda penuh kemah. Baik, ayat cikgu, kemah-kemah didirikan di sekitar kawasan pesta tersebut. Ya, ada banyak kemah di sini, jadi kemah-kemah. Seterusnya, untuk ayat yang kedua, contoh dari cikgu, kawan-kawan Nabila turut berkunjung ke pesta wau kebangsaan. Baik, ini cuma contoh dari cikgu. Kamu boleh buat ayat kamu sendiri berpandukan kepada contoh yang cikgu berikan. Baik, kamu lengkapkan tugasan kamu. Untuk lebih detail dan jelas, ini merupakan tugasan yang perlu kamu sempurnakan. Jangan lupa seperti biasa hantar ke Padlet atau GC cikgu. Lebih baik hantar ke GC dulu ya, GC kelas masing-masing. Kalau kamu tak boleh masuk dalam GC, baru kamu hantar ke Padlet. Cikgu rasa sekian dulu untuk slot kali ini sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.